Betul. Bim bumi. Supaya kita nak jadi profesional payung kena asal. Jadi payung. Boleh. Oh, ramai. Enggak ada anekdot yang video. Tunggu dah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita buka majlis dengan Furqan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala bagi kesempatan kepada kita untuk kita teruskan siri-siri ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada malam ni kita menampilkan tiga orang ahli panel yang sangat-sangat terkenal lah. Terkenal, insyaAllah terkenal di bumi dan terkenal di langit insyaAllah. Yang mana insyaAllah malam ni kita nak bual bicara berkaitan dengan COVID daripada tiga sektor ataupun daripada tiga perspektif. InsyaAllah dah. Di sebelah kanan hamba Al-Fadil Tuan Pengetua SMK Mulong, Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muhammad, yang mana akan mengupas bagaimana kesan COVID ni terhadap sektor pendidikan. Masya-Allah. Itu dari sudut panggil perspektif pertama. Yang kedua bersama kita pada malam ni adalah Saudara Mazlan bin Muhammad, ahli perniagaan, bekas manager bank. Bekas manager bank. Sekarang ni beliau akan mengupas berkaitan dengan kesan COVID dari sudut ekonomi. Mungkin pani di akhir kita akan buka untuk soal jawab insya-Allah dah. Soal jawab nak tanya ahli panel mana-mana boleh dah. Jadi itu perspektif kedua ataupun sudut pandang yang kedua, iaitu dari sudut ekonomi. Tadi cikgu akan kupas berkaitan dengan pendidikan, bila kita insya-Allah dari sudut ekonomi. Dan ahli panel kita yang ketiga Al-Fadil Ustaz Bahauddin Al-Kayis. Masya-Allah dah. Al-Kayis. Siapa Al-Kayis ni? Mandar nafsah wa amila lima ba'dah. Itu hadis Nabi SAW jadi saya ni antara sahabat Al-Kayis lah. Bukti dia ada stiker. Ada stiker. Tu bukti sahabat Al-Kayis tu. Jadi yang mana belum ada stiker boleh minta dengan Al-Fadhil Ustaz kita, dia nak balik esok dah tu. Jadi Ustaz akan kongsikan kepada kita bagaimana kesan COVID ni dari sudut agama dari sudut sektor-sektor agama lah, maksudnya dari sudut tarbiyahnya macam mana, dari sudut syakhsiah masyarakatnya macam mana. Itu akan dikupas lanjut oleh Al-Fadhil Ustaz Din insya-Allah. Jadi hari ni kita bertuah ni kita bertuah sebab kita ada ahli dalam bidang masing-masing cikgu dari bidang pendidikan, macam mana kesan COVID dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi ada bela. Ustaz akan kupas dari sudut agama. Ada sahabat-sahabat ataupun para para jemaah sekalian, kalau nak bagi pandangan ataupun nak bagi soalan, insya-Allah kita akan buka pada akhir sesi kita ni insya-Allah. Baik, untuk sesi kita ni anggota secara sepintas lalulah dia punya pergerakan program kita ni. Jadi kita ada beberapa pusingan. Pusingan pertama, saya akan ajukan soalan kepada ahli panel. Ahli panel mungkin akan kongsikan pendapat masing-masing dalam sekitar masa 10 minit seorang insya-Allah. 10 minit. Kemudian kita buka terus kepada soalan daripada hadirin. Daripada jemaah semua untuk bertanya soalan. Nak tanya soalan kau, nak bagi pandangan, nak minta respon kau, apa semua boleh. Jadi boleh ready awal. Boleh ready awal. Habis pusingan itu, kita akan minta ahli panel jawab. Ada pusingan ketiga, insya-Allah kita akan bagi terus kepada penggulungan insya-Allah. Jelas-jelas kita punya aturan forum kita pada malam ni insya-Allah. Baik, kita akan beralih kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadhil
pengetua kita, Cikgu Nazri. Jadi nak tanya kepada cikgu lah, bagaimana impak COVID ni terhadap sektor pendidikan, terutama di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Peringkat universiti ni mungkin dia punya pelajar dia tu mental dia lain sikit, dia punya ni cara dia tu. Di peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah ni, bagaimana impak COVID ni kepada pelajar tu sendiri, cikgu? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersama pada malam ini satu majlis yang amat bermakna pada kita di pusat kuarantin COVID USM. Terima kasih kepada moderator. Baik, apabila dunia menghadapi masalah COVID-19, maka satu bahananya, kesannya terutamanya pada sektor pendidikan. Dan semua negara-negara menghadapi masalah pendidikan apabila COVID-19 melanda seluruh dunia. Dan mengikut statistik, hampir 290.5 juta pelajar-pelajar dunia terkesan dengan COVID-19 tadi, di mana terpaksa hampir seluruh sekolah di seluruh dunia terpaksa ditutup akibat COVID-19 supaya tidak berlakunya pembelajaran secara bersemuka. Sebab kita ketahui bahawa apabila bersemuka tadi, gejala COVID cepat melanda kepada anak-anak pelajar kita. Begitu juga terkesannya kepada pendidikan di negara Malaysia. Ini kita tak dapat nafikan, di mana kalau kita lihat akibat daripada COVID bermula daripada awal tahun 2020 lagi, maka kesan kepada pendidikan di Malaysia juga amat hebat. Yang pertama, di mana kalau dilihat, saya rasa ibu bapanya sudah tahu mana sekolah terpaksa ditutup supaya tidak berlaku proses pembelajaran secara bersemuka. Dan juga akibat daripada itu juga kesannya menyebabkan kalender jadual persekolahan kita juga terpaksa ditunda supaya mencukupi waktu persekolahan yang sebenarnya. Mungkin ibu bapa rasa bimbang apabila berlakunya COVID berkaitan dengan waktu persekolahan ataupun hari persekolahannya tidak mencukupi. Tetapi akibat daripada COVID, kita kerajaan Malaysia atau Kementerian Pendidikan Malaysia terpaksa anjakkan hari persekolahan tersebut, dan alhamdulillah waktu persekolahan bersemukanya kita mencukupi. Oleh demikian, salah satu lagi yang berlaku kesannya iaitu berkaitan dengan jadual peperiksaan awam, terutamanya SPN dan juga STPN ataupun Sijil Tinggi Agama Malaysia, di mana jadual tersebut juga terpaksa ditunda, dianjakkan sampai pada bulan 12 Januari dan juga bulan Februari pada pelajar-pelajar SPN, STPN tahun 2020 dan berlaku pada tahun 2021. Maka ini perubahan-perubahan yang terpaksa dibuat akibat daripada kesannya COVID tadi. Maka itu kita melihat kesan terhadap sistem pendidikan secara umumnya. Dan kesan yang kedua iaitu kesan kepada anak-anak pelajar kita, iaitu sebahagian besar ibu bapa amat bimbang apabila COVID tadi melanda, maka kesannya pada anak-anak kita yang mungkin tidak mendapat bimbingan untuk ilmu mereka yang nanti. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga guru-guru di negara kita amat cana dan mereka bertindak pantas, di mana mereka telah membuat beberapa perkara perubahan, terutamanya iaitu yang kita kenali sebagai PDPR, dan iaitu pembelajaran di rumah yang menggunakan pembelajaran berkaitan yang menggunakan alat bantu iaitu online dan sebagainya. Tetapi mungkin ada di kalangan ibu bapa kita dan seluruh Malaysia mengatakan mungkin kaedah pembelajaran ini ada halangannya. Ya, kita dapati halangannya mungkin ada pembelajaran PDPR di rumah tadi. Yang pertama berkaitan dengan rangkaian internet lain. Yang kedua berkaitan dengan alat iaitu handphone yang terdapat pada anak-anak pelajar kita. Wahai ibu bapa, yang sebenarnya apabila kita buat kajian berkaitan dengan halangan berkaitan dengan rangkaian internet dan juga alatan handphone dan sebagainya, ia merupakan satu halangan yang amat kecil. Contoh,
sekolah saya, sekolah menengah kebangsaan Molon, pelajar ada 1,125 orang. Apabila halangan ini dibentangkan, diutarakan oleh ibu bapa, maka kami panggil pelajar kami SNK Molon. Daripada 1,125 orang, hanya 11 orang saja. Hanya 11 orang saja yang menghadapi masalah ketiadaan handphone dan juga rangkaian internet. Yang lain alhamdulillah. Ini bermakna persen yang menghadapi masalah ini tak sampai 5% saja. Cuma apabila ada masalah, kerana sudah menjadi sindrom pada masa sekarang, kita suka mewawarkan masalah tersebut yang menjadi lebih besar, yang akan menghalang untuk sistem pendidikan kita. Yang sebenarnya masalah yang berlaku ini tidak sampai 5% sekalipun. Dan mungkin ibu bapa akan tanya, bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini supaya anak-anak pelajar kita tadi tidak kecundan dalam mengikuti pembelajaran tadi? Banyak kerajaan Malaysia atau Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah melaksanakan beberapa perubahan supaya anak-anak kita tidak tercicir daripada pendidikan tadi. Yang pertama, bagi pelajar-pelajar yang menghadapi masalah internet ataupun berkaitan dengan handphone, maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat satu tindakan drastik, iaitu memperkasakan pendidikan TV pendidikan dan juga pendidikan dalam radio, di mana dalam TV pendidikan tersebut, maka setiap hari ada guru-guru yang memberi pengajaran kepada anak-anak pelajar. Dan ini dapat mengatasi, terutamanya apabila kita tengok viral berkaitan anak-anak pelajar kita yang sampai berada di atas bukit berpayungkan untuk mencari rangkaian internet. Maka ini sudah pasti dapat mengatasi anak-anak pelajar kita tadi. Dan dalam TV pendidikan tadi, wahai ibu bapa, guru-guru yang terlibat merupakan guru yang cemerlang di peringkat kebangsaan, guru yang mempunyai kepakaran di peringkat kebangsaan, sama ada sekolah rendah maupun sekolah menengah. Dan sebab itulah dalam pendidikan tadi kita wawarkan kepada anak-anak pelajar kita. Cuma ikut atau tidak ikut sahaja yang berlaku pada anak-anak pelajar kita. Begitu juga di sekolah, para guru juga amat prihatin bagi pelajar-pelajar yang menghadapi masalah rangkaian internet atau berkaitan dengan perkongsian handphone tadi. Maka guru-guru kita telah membuat modul pembelajaran di mana anak-anak pelajar kita atau ibu bapa datang ambil modul itu untuk mereka buat latihan ataupun berulang kajian nanti. Ini beberapa program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan. Tak sudah lagi, ibu bapa, guru-guru kita juga amat cakna. Mereka telah membuat pembelajaran melalui YouTube yang dimasukkan itu support FB yang kita buat pada hari ini. Mereka buat dan hantar kepada anak-anak pelajar mereka supaya anak pelajar mereka mengikuti pelajaran tadi. Dan ibu bapa jangan bimbang dan susah, kerana setiap program yang kita laksanakan, setiap pembelajaran online ataupun pembelajaran dalam TV pendidikan atau pembelajaran modul yang ditetapkan oleh guru tadi, mereka juga mengikuti sukatan-sukatan yang terdapat pada sukatan tersebut, supaya sukatan dihabiskan, supaya pelajar-pelajar mendapat ilmu. Dengan kata lain, ibu bapa jangan bimbang berkaitan dengan sukatan. Cumanya hanya satu masalah saja yang kita timbul di sini, iaitu peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa untuk supaya anak-anak pelajar kita menyedari apa tindakan pihak sekolah buat, iaitu terutamanya PDPR yang sekarang yang kita menghadapi masalah yang amat genting, wahai ibu bapa, iaitu anak-anak kita tidak menyertai dalam PDPR, tidak masuk dalam online-nya. Sebabnya mungkin
PDPR bermula pada jam 9 pagi. Maka kita mohon pada hari ini supaya ibu bapa yang ada anak, sama ada di sekolah rendah maupun sekolah menengah, supaya mengkabarkan, supaya menggerakkan anak-anak kita supaya menyertai PDPR tadi, supaya tidak ada contoh dalam satu kelas 30 orang hanya 15 orang saja yang menyertai PDPR online tadi. Ini berlaku di kebanyakan sekolah ibu bapa. Kerana peranan kita juga perlu kita laksanakan supaya memperingati anak-anak kita tadi supaya memasuki online PDPR tadi. Kerana kita telah sediakan jadual. Tak cukup itu lagi. Apabila kita mendapat pandangan daripada pelajar-pelajar, ini jawapan mereka. Cikgu, saya tak masuk online waktu-waktu pagi sebab bangun jam 10 pagi, bangun pukul 11. Maka kita ubah lagi wahai ibu bapa, untuk memberi keselesaan kepada anak-anak kita. Jadual kita enjak dan kita fleksibelkan jadual tadi. Maka guru-guru boleh melaksanakan PDPR bila-bila masa. Hatta mungkin pukul 5 petang, mungkin pukul 4 petang. Ada yang buat jam pukul 9 malam kerana mendapat rungutan daripada ibu bapa dan juga pelajar. Yang pertama, bangun lewat. Yang kedua, perkongsian telefon dengan anak-anak lain. Maka jadual kita tadi telah difleksibelkan supaya anak-anak pelajar kita tadi memasuki dalam online tadi. Tapi masih ada hampir 30% anak-anak kita yang tidak menyertai PDPR. Jadi saya mewakili warga pendidik, saya mohon supaya semua ibu bapa memastikan anak-anak kita menyertai PDPR tersebut. Dan bukan setakat itu saja wahai ibu bapa, anak-anak yang tidak ada peranti, tidak ada handphone, pihak-pihak sekolah telah berusaha, terutamanya melalui NUTP yang telah membekalkan telefon percuma kepada anak-anak pelajar kita tadi supaya dapat mengikuti PDPR online, supaya tidak anak-anak kita tidak terpisah dengan pendidikan. Jadi dengan rumusannya wahai ibu bapa, semua negara menghadapi masalah dengan pendidikan akibat COVID tadi. Cuma di negara Malaysia, alhamdulillah, kita di bawah Menteri Pendidikan Malaysia, dengan kerajaan Malaysia, dengan barisan guru yang amat cemerlang dan cakna, kita membuat beberapa program sebenarnya saya jelaskan tadi, supaya anak-anak pelajar tidak tercicir ataupun tertinggalan dalam pendidikannya. Cuma di sini kita mohon peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita menyertai dalam PDPR ataupun pelajaran secara online. Saya rasa itu saja daripada kami, daripada saya mewakili warga pendidikan seluruh dunia maupun di peringkat kebangsaan. Okay, saya sudah balik kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada cikgu. Jadi bila mana kita dengar cikgu kecek ni yang bawa tak ada anak ni, berasa macam ada anak rumah. Rasa nak atas ngaji online rasa. Jadi antara yang disebut tadi, sebab saya sendiri saya bekerja sebagai pensyarah sambilan di Universiti Melaya di Bacok ni. Jadi memang kita berhadapan dengan pelajar-pelajar ni. Kalaulah di peringkat universiti, ada juga masalah-masalah ni. Ada pelajar tak isi attendance, tak hadir kelas, respon dalam kelas, minta tanya nama tak jawab. Ni biasa buka kelas, lepas tu gimana air kau gimana, ya kerja gitulah. Tapi cara kita nak aktif dalam kelas tu, kita panggil nama. Okey, nama saya sikit ada ke tak? Tak respon. Tu mungkin dia gilai lah tu. Jadi memang kita cerita tu setara pergi peringkat universiti, lagi pula universiti yang agak ketat kemasukan dia tu. Jadi apatah lagi di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ni cabaran besar lah. Jadi harapnya kita sama-sama untuk orang panggil bantu di peringkat guru-guru melaksanakan gerak kerja mereka. Nah, insya-Allah. Baik. Kita akan beralih kepada sektor yang kedua, iaitu sektor ekonomi. Ni ramai panggil metode teruklah tak. Orang menego tak boleh nak menego tak. Orang apa ni yang mana bekerja sumber pendapatan mereka mungkin terjejah sebab COVID ni. Jadi macam mana kita nak tanya
Abel kita dah. Boleh kau panggil Abel mesra sikit. Boleh. Kau panggil cik. Boleh. Okey. Bagaimana COVID ni dia boleh mengubah landscape ekonomi negara dan kesan COVID ni kepada individu di peringkat kita masing-masing lah. Peringkat keluarga, di peringkat masyarakat ni. Dipersilakan Abel. Tak bunyi dah. Tak apa je online. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi saya COVID ke tak COVID ke tak ada masalah. Okey. Teknologi dan COVID memberi kita satu lagi peluang untuk berdaya saing dan bertarung dalam perniagaan. Pasal orang dulu-dulu hak maju-maju dah tu, banyak gedung sewa mahal-mahal apa semua. Tapi sekarang dengan ada COVID, orang tak tubik gedung, orang tak sewa apa semua. Peluang kita adalah lagi bagus. Cuma kita kena mikir betul-betul gapo kekuatan kita. Biar saya cerita. Tahun 2000 saya kena transfer Kota Baru, selepas dua menjadi cawangan yang lain untuk menaikkan Kota Baru. Saya pun kata payah nak kerja, orang ramai, saing-saing, orang tu kena ni, orang kena tu. Jadi kita nak jadi profesional payah. Saya tender berhenti kerja. Bukan boleh VSS, bukan boleh apa-apa, kosong. Masa tu gaji 12,500. Berhenti tahun 2000. Langsung saya pun beli lori sebutir. Dengan lori ni saya bawa 5 orang kerja. Saya pergi tarik kabel daripada Padang Besar ke Alostar. Masa tu Telekom Malaysia, Maxis, Celcom duduk tengah tukar daripada kabel copper kepada fiber optik tahun 2000. So saya tidur atas ming apa semua dengan budak-budak duk buka manhole, duk tarik kabel copper tubik masuk ke fiber optik masa tu. Semeter 2 ya. Juta duit boh. Semeter 2 ya. Jadi tiap-tiap sepaya 1.2 kilo 25,000 per hari. Jadi kita dalam keadaan lagu ni kena selalu fikir cari peluang cara lagu mana. Lepas tu dah habis cerita buat kabel tu, ada pula peluang dengan Gopeng Berhad. Gopeng Berhad ni konglomerat listed dalam ni. Dia ada 1,500 ekar tanah lombong. Jadi saya dengan Cina seorang, dengan lawyer India seorang, dengan saya pakak bagi jadi 1,117 lot agriculture plot. Jadi mudah nak ambil approval untuk building apa semua. Saya pun pecahlah bayar ke Gopeng Berhad 48 million. Mulut ya buat tak ada lawyer ke. Lawyer awak agreement apa semua kita akan bayar Gopeng Berhad 48 juta. Duit saya ambuk dia kata. Pergi jawab tanah pecolok ke apa semua, dapat lot apa semua. Kita jual. Lot pertama 88,000 sekar. Berderu Cina mari ke apa semua. Pasal sana tak ada sekatan Melayu ke apa semua ni tak ada. Bila ramah, demand banyak, kita naik 98,800. Lepas tu kita naik 108. Last harga 148,000 sekar dengan jumlah 99 million. Okey. Jadi kita kena selalu berfikir. Lepas tu tahun 2005 ayah saya kena kanser. Ketika tu pun saya tinggal lah Gopeng Berhad punya. Waktu tu bolehlah 10 seorang. Ya? 10 juta je. Lepas tu dengan modal kita saya pun duduk. Dah ayah kena kanser prostat. Waktu ayah kita ni nak kena jagalah prostat kita ni. Kalau tak boleh kecing dedah sikit pergi hospital lalulah berubat. Nyanyo kau tu bawa mati. Saya pun guling dengan ayah saya 6 bulan duduk situ. Dah ada modal sikit makan pakar lepas lah. Alhamdulillah. Siapa dia tak ada. Siapa saya tahu bila orang nak mati. Bukan apa tu dah. Cuma saintifik. Saya boleh tengok nadi berapa, oksigen level apa semua. Tu saya duduk tolong budak-budak ni. Ustaz pun saya kenali dah 80 dah apa ni.
Haru tak ada dah. Dua hari pertama. Jadi dengan semangat dia apa semua tu jadi. Jadi hari ni pula ada seorang lagi showcase. Lepas tu jadi kita kena tengok masa tu gapo patut kita buat. Okey. Bila dah siapa masa guling apa semua okey kita tunggulah. Dia nak besar kita apa dia jaga ni tahu. Nak boleh pergi sekolah, nak gapo barulah cerdik sikit balik. Kita pun nak jaga 6 bulan dekat bola buat kerja lain. Basuhlah berak, pergi mandi apa semua. Biar dia selesa. Jadi daripada idea tu, saya buat construction pula. Saya jual idea juga. Bila tengok orang sakit di hospital ni letih. Saya buat rumah kecil-kecil lah. Tapi bilik air 10 kali 10. Saya jual idea kata bila kita sakit kita kena tolak katil masuk dalam. Kalau kursi ni payah. Rohok orang tua tu. Jadi masuk dalam tu nak kona nak gapo apa tak apa dah apa beli idea tu. Saya carilah orang-orang nak patching ada EPF, KWSP ke apa semua tu kan. Dan ada duit. Kita kecek kata-kata selesa boleh duduk di rumah walaupun sakit. Sebenarnya bila sakit hospital selalu. Tapi kita jual idea. Jadi bila dia membayar tu, dia pun ada duit, dia membayar cash. Senang buat kerja. Tahu 13 pula. Tak ada kerja saya pegang itik. Lah ni pun kalau nak pegang itik memang terbaik. Tapi kena buat molek lah. Jangan bubuh dalam car ke apa semua tu. Itik saya tak boleh berenang. Seminggu sekali lah saya boleh berenang. Modal sebutir telur 28 sen. Saya juga jual seria sebutir. Bayangkan margin. Saya buat di Pagakala tak ada siapa bukan cek ye. 1,800 butir sehari habis. Untung 800 riyal. Dedak 500 riyal sehari. Orang kerja 400 riyal sehari. Cuma kita kena duduk mikir, jangan duduk urusi tak tu kalu ke apa semua. Cari jalan pasal lah ni level playing field. Tak ada dah orang tengah. Tak ada dah toke-toke hak nak perah kita, nak makan hasil usaha kita. Kita bubuh industri kita masuk internet, masuk Shopee kalau berani. Orang beli direct berapa banyak kita untung. Jangan takut. Kalau ada modal mikir molek jangan bila ada modal kena beli lori seputih, kena beli sewa bangunan ke apa semua. Pasal transportation hak paling utama masa Covid ni ialah transportation. Lah ni bah express akan mati pasal Covid. Bungkus kapal terbang. Kalau dia terbang lebih pada sejam, bungkus. Orang tak akan duduk setepat dalam satu tempat dalam masa sejam untuk cari tangkit. Kita pun kalau ada anak nak pergi ngaji ke apa kali sekolah buka. Rasa lepas ni sekolah tak buka dah. Sekolah semua pakai online ke apa semua tu. Jadi universiti pun grad rumah ke apa semua. Hak mustahak cara kita mikir. Jadi kalau lah buka universiti pun kita tak atas dah anak ngebah. Kita sewa kereta ke, bawa kereta sendiri ke, pergi atas, pelik. Jalan 4-5 orang. Kita tak akan cari orang lain. Cari penyakit. Macam apa kita boleh ni lah buat tafsir namanya ada. Dengan saya beres. Tengok positif. Kita rasa segar. Tapi positif. Jadi kita ni orang panggil carrier. Jadi bahaya. Dia ukuk lagu lagi ni bagus. Boleh semaya, boleh gapo. Boleh buat gapo kita rindu lama dah. Ambak ni baru ya umurnya. Anak 7. Cucu 7. Umur 62. Paling tua sekali rasanya. Tapi jiwa tenteram. Waktu bila ada masalah jangan duduk atas masalah. Gi ke step seterusnya. Orang lain lagi teruk pada kita. Terus mikir jangan tak fikir. Tapi kena fikir habislah. Fasa saya ni ngaji, alhamdulillah lah. Lepas tua ngaji strategic management tu tangan. Kalau suruh ngajar 3,000 sehari boleh.
Lepas tu kalau buat strategi, kalau buat brainstorming ke apa, 7,500 je sehari. Tapi siang malam lah. Okey. Kita kena perah otak kita masa ni, kita kena mikir lagu mana kita nak have the first mover advantage. Orang pertama yang mengambil kesempatan dalam keadaan sekarang. Okey. Takut tak ada ikut start. Lepas ni nak tanya ke apa pun tanyalah. Nah. Nakut ni. Baguslah. Okey, terus. Baik, terima kasih diucapkan. Jadi jejak molek tak? Orang dia nampak COVID ni jeng, tak boleh kerja. Kita kena bawa satu dimensi baru. COVID ni lah peluang kita kerja. Tu waktu kita boleh daripada ni lah. Sebab setiap kesulitan tu adalah peluang sebenarnya. Nak tubik rumah hujan tak boleh. Tak boleh tubik rumah. Ada orang jual payung. Ada orang jual payung, untung dia jual payung, orang beli dengan dia. Nak kita pergi rumah jauh jalan. Orang jual sika. Kita pun beli sika, kaya orang jual sika. Nampak dia setiap kesulitan tu adanya peluang. Jadi itu kena tukar kita punya mindset kita. Bagaimana kita nak convert threatness tukar kepada opportunity lah. SWOT analisis tu. Kita nak tukar ancaman tu jadi peluang kepada kita. Apa kita mari sini lah. Kita mari sini ni kita dah ramai kau jen kita quarantine. Rupa-rupanya peluang banyak. Boleh jumpa dengan orang hebat-hebat. Masya-Allah dah. Boleh jumpa dengan apa? Dengan tokoh daripada pendidikannya, dari sudut ekonomi, dari sudut agamanya, masya-Allah. Jadi kena guna molek peluang kita duduk di pusat kuarantin ni tukar jadi opportunity insya-Allah dah. Baik. Terima kasih kepada Bilal. Mungkin pani kalau ada soalan boleh tanyalah mana-mana kepada mana-mana ahli panel. Baik, kita pergi kepada Ustaz Al-Fadhil Imam pula lah. Imam Ustaz Din kita. Jadi nak tanya Ustaz Din, bagaimana kesan COVID ni terhadap tarbiyah dan juga pembinaan syakhsiah masyarakat. Terutamanya anak muda yang mana mereka ni kecil kena COVID dah. Kita dulu dia kena musim tak ada COVID ni. Tak? Awak mana anak-anak setahun tu dia baru nak kena dunia kena COVID. Jadi kesan dia kepada masyarakat dari sudut tarbiyah dan juga pembinaan syakhsiah tu Ustaz. Macam mana Ustaz? Falitafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya pengurusi majlis selaku moderator dan juga semua ahli panel, sahabat ahli panel, seterusnya sahabat-sahabat di PKRC kampus kesihatan USM yang dikasihi sekalian. Jadi saya tertarik dengan dua ahli panel yang telah menghuraikan dari sudut yang berbeza, dari sudutnya pendidikannya, dari sudut ekonominya, dan saya dikategorikan sebagai ahli agama. Kita nak kaitkan COVID-19 ni dengan agama tu lagu mana. Jadi apabila kita sebut sebagai COVID-19, tak kira lah nama gapo yang Allah Ta'ala hantar makhluk dia. Taufan ke, tsunami ke, COVID-19 ke apa sekalipun, kemarau panjang, jerbu dulu ke, kita kena kaitkan itu satu musibah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah takdirkan kepada kita semua untuk kena benda tu. Sebab Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Ta'ala akan uji setiap daripada kamu tu memang ketakutan, rasa ketakutan, kekurangan dan sebagainya. Sebab tu kita nak rasa cukup dengan semua yang ada memang tak cukup. Hidup atas dunia ni memang tempat Allah Ta'ala nak uji. Apabila dunia yang kita duduk ni tempat ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manakah Allah Ta'ala nak cari? Allah Ta'ala nak cari betul-betul hamba dia. Hamba dia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga hamba dia yang sabar di atas ujian yang menimpa. Kalau kita tengok dalam skop yang kecil sini ni, alhamdulillah kita berada di PKRC ni. Allah Ta'ala uji kita kena kuarantin sini.
Mari-hari mula-mula tu rasa gelisah. Dunia ni macam kecil tadi. Kecil tu. Tengok mari sini. Skala bilik tidur kita, master bedroom kita 20 kali 20. 20 kali 20 ya ke? Ada 20 kali 20. Kita mari satu dewan ni duduk 300 orang. Punyalah speknya. Tak tahu nak buat gapo. Tapi apabila kita sabar, Allah Ta'ala akan buka jalan sikit-sikit hatta kita meniti hari-hari berada di PKRC ni, kita tak rasa lama. Hatta saya ni rasa macam baru mari semari, tapi esok nak kelik dah. Tapi jangan minta nak tak sibuk kelik esok, ambo nak kelik juga lagu-lagu mana. Ambo nak kelik juga lagu-lagu mana. Sebab kita perlu tenangkan diri kita dengan ujian musibah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Itu adalah satu tarbiyah yang paling besar yang Allah Ta'ala nak campak kepada diri kita ni, supaya kita jadi abdan syakura, abdan sabura, seorang hamba yang bersyukur dan seorang hamba yang sabar di atas setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala timpakan kepada kita. Apabila kita duduk situ, selesai masalah. Apabila kita rasa bahawa bakpo lah aku kena COVID, orang lain tak kena. Bakpo lah aku kena COVID, orang lain tak kena. Aku jaga dah diri aku. Tapi Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ingatlah bahawa gapo hak kita saya tu mungkin ada di sebaliknya benda yang tak molek bagi kita. Mungkin juga apa yang kita benci. Kita benci duduk sini tak sini. Tapi mungkin di sebalik daripada kebencian kita tu ada benda kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wallahu ya'lam. Allah Ta'ala tahu ma la ta'lamu, gapo mu tak tahu. Sebab tu hikmah sangat besar hasil daripada kita mari sini semua, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Banyak benda yang kita buat. Kalau kita tengok kita buat live hari raya, kita buat live program-program kita, view yang sangat ramai. Mereka-mereka di luar sana semua berdengki dengan kita. Siapa ada tanya, apa tak ikut SOP? Ada orang tanya ni, tak ikut SOP dan sebagainya, semaya rapat-rapat, buat panggil kumpul, buat program dan sebagainya. Mereka tak tahu. Ada orang tak tahu. Tapi ramai, majoriti di luar sana ucap tahniah kepada kita kerana mereka semua semaya dengan anak bini mereka. Kita semua dapat berkumpul sini semaya secara ramai-ramai. Dan juga kita dapat mengenali antara satu sama lain. Itu adalah hikmah yang terbesar yang kita dapat daripada hasil daripada kita dikuarantinkan di PKRC ini, insyaAllah. Dan berbalik kepada soalan tadi, kesan hak utama sekali hak kita nak kepada anak muda-mudi kita, sebab kita ni golongan dewasa. Dan juga ada generasi kita yang disebut sebagai pemuda. Kita ni petua, ada pemuda, ada anak remaja dan sebagainya. Saya nak tarik perhatian semua hasil daripada ujian musibah yang Allah Ta'ala tetapkan melalui COVID ni. Bila sebut sebagai COVID, dia ada hubungan dengan PKP. Betul tuan-tuan semua? Bila sebut COVID, mesti ada PKP. Start daripada lockdown dulu, PKP, PKPP, PKPB, gapo lagi. Hak cerita P. Romli ni. Hari ni hari PKP, PKPB, PKPB. Pandai orang edit video belakang tu. Itu adalah satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, khususnya mereka-mereka anak-anak muda khususnya. Bakat-bakat mereka terselah, khususnya dalam bidang media. Kalau saya sebelum ni tak reti nak buat live macam ni. Tak reti nak edit gambar ni. Tak reti nak guna Zoom meeting, tak reti nak guna Google Meet dan sebagainya. Hasil daripada benda ni lah kita dapat salurkan dakwah kita melalui media masa yang ada. Yang mana benda ni diguna oleh dunia lama dah. Sedangkan apabila berlakunya PKP COVID-19 ni, mana kita dapat guna media masa yang ada ni untuk kebaikan bersama. Tidak dinafikan ada yang mereka menyalahgunakan media masa yang ada ni seperti gaming, magging, siapa 24 jam. Tak nafikan benda tu. Semuanya atas tarbiyah daripada kita selaku ketua keluarga. Jadi
untuk yang terakhirnya, saya nak tarik perhatian semua ni, kita semua ni ketua keluarga belaka. Hak mari sini kita ketua keluarga belaka, gapo hak kita nak buat untuk generasi kita, anak muda-mudi kita hasil daripada PKP ni. Hamba tolak tepi benda pandangan-pandangan negatif. Kita nak cari hak mana positif yang kita dapat ambil hasil daripada iktibar COVID-19 ni. Jadi kita selaku ibu bapa, kita selaku ketua keluarga bapa, pertama sekali saya yakin dan percaya tuan-tuan yang berada di hadapan saya ni tidak ada seorang pun lari untuk jadi TMA. Betul tuan-tuan semua? Kita ni kali yang kedua mujur kita mari semaya, mari kuarantin sini. Tak kena jadi TMA semaya raya, TMA terawih. Kalau dulu tahun lepas kita start PKP, hamba rasa kita lockdown ni. Kita lockdown. Semua jadi TMA belaka. Mana itu sebenarnya tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk memimpin keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Semua kita ni pemimpin. Bukan TMA saja panggil pemimpin. Kita semua apabila sebut sebagai pemimpin, kita ni memang pemimpin. Pemimpin, ada orang di bawah tanggungjawab kita untuk kita pimpin. Siapa? Anak isteri kita. Oleh yang demikian, COVID-19 mengajar kita untuk berasa tanggungjawab kita ni sebagai pemimpin. Kalau sebelum ni kita pandai bini beranak, mari jumpa TMA, bini seorang nak bini seorang lagi. Mujur TMA tanya, dia mau boleh jadi TMA ke nak bini ramah? Kalau tanya gitu tak ada kerja TMA. Kau lagu mana? Tapi nak oyaknya, itu merupakan satu tanggungjawab yang perlu kita garapkan dalam diri kita masing-masing untuk melahirkan anak muda-mudi kita yang kita tengok gapo kita buat pada hari ini. Sebab itulah anak kita dan kita juga tengok anak kita, mereka dapat cungkil bakat masing-masing hasil daripada apa yang kita buat sepanjang panggil COVID-19 melanda negeri kita, negara kita dan dunia pada hari ini, insya-Allah. Dan hak akhir sekali yang mau nak sebut sini, hasil daripada pendidikan tersebutlah kita kuru diri kita, kita kuru anak kita, kita kuru semua orang di bawah tanggungjawab kita untuk faham konsep utama sekali kehidupan kita atas dunia. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dulu kemalangan berlaku memang banyak. Anak kita mungkin tak lari siapa, anak TMA pun ada, hak rempit dan sebagainya. Berlakunya accident, kemalangan di sana sini. Berlakunya jenayah. Tapi hasil daripada COVID-19 ni, mana jenayahnya kurang, kemalangannya kurang dan sebagainya. Mana kita nak ambil benda-benda positif hasil daripada kesan daripada COVID-19 untuk kita bawa kepada diri kita dan generasi akan datang, supaya kita kita tidak salahkan apa yang melanda diri kita ni menjadi satu benda yang kita menjadi lebih mundur. Sepatutnya kita melangkah selangkah ke hadapan untuk menjadi lebih cemerlang daripada hari ini hasil daripada setiap musibah yang melanda kita pada hari ini, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu dulu, makin masa banyak dah. Sebab ada soalan daripada para pendengar semua untuk diajukan kepada sahabat-sahabat panel yang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ding di atas perkongsian kepada kita semua tadi. Baik, kita sudah melepasi pusingan pertama. Pusingan pertama ni pusingan soalan daripada moderator kepada ahli panel. Dan kita akan pergi kepada pusingan kedua, insya-Allah. Pusingan kedua ni soalan daripada tuan-tuan semua untuk ahli panel kita ni. Dia dipersilakanlah. Nak tanya soalan, kau nak bagi pandangan, kau nak kongsi dan sebagainya, boleh. Dipersilakan. Tolong ambil ni saya keluar gerak ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Semuanya saya pun tak apa mana juga nak tanya soalan. Cuma lebih kurang gitulah mana pokok kita ni hak tubik ke hak nak masuk ke minta-minta mana lepas ni perhubungan kita ni tidak putus lah. Perhubungan kita ni kuah kita sama-sama kita ni masing-masing jaga. Masih menjadi silaturahim sesama keluarga. Maknanya cikgu kita, ustaz kita pun lepas ni tubik pun jangan lupa lah pokok kita sini ni. InsyaAllah gitu lah agak-agak semua. Jadi satu keluarga lah kita semua. Gitu lebih kurang lah. Ada soalan? Soalan ke ataupun Ya. kongsian? Boleh ambil bagi. Kena guna mic lah sebab kita buat live. Siapa? Bagi jam. Malaysia. Boleh. Assalamualaikum. Ustaz, kita nak tanya pendapat Ustaz dari segi agama Islam kita ni. Pasal setengah-setengah orang ni hok tak usah terima vaksin. Tak terima vaksin lah mana Ustaz? Pandangan Ustaz. Terus. Okey, terus. Ada soalan? Oh. Beda nak apa? Beda kita ada lah. Siapa jawab? Tanya lalu apa belum juga. Nak tanya soalan ke? Ada tak? Bunga tak? Ada soalan. Okey, kita ada satu soalan iaitu berkaitan dengan vaksin tadi. Jadi mungkin Ustaz boleh respon lah. Silakan tak? Soalan kita lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, berkaitan dengan vaksin. Macam mana soalannya, macam manakah mereka yang tak saya terima vaksin? Tak saya cocok lah kalau kita kira mudah. Okey, para hadirin sekalian, kita dalam agama kita dia ada satu kaedah dia panggil al-wiqayatu khairum minal ilaj. Al-wiqayah, mana berjaga ni. Jaga tu lebih baik daripada kita berubat. Jadi para hadirin sekalian, jadi seperti mana yang kita semua ni mari berada sini tujuan apa? Kuarantinnya, penjarakan sosialnya, pakai masknya, semuanya tu adalah salah satu konsep al-wiqayah. Mana kita mencegah. Mencegah tu adalah lebih baik daripada kita berubat. Jadi apabila kita dijangkiti virus, mana tidak ada ubat dah. Sebab WHO sudah keluar kenyataan bahawa mana COVID-19 ni tak jumpa ubat lagi ni. Jadi apabila tak ada ubat, kalau kita demam, kita ada ubat Panadol. Kalau kita semua ada ubat dan sebagainya. Tapi COVID-19 tak ada ubat. Cara dia adalah jaga diri masing-masing. Kita jaga kita. Sebab itulah kita mari sini ni, tujuan kita jaga al-wiqayah. Kita kuarantin diri kita supaya virus tersebut tu tidak meresap kepada orang lain. Begitu jugalah mana bagi mereka yang belum lagi mendaftar vaksin dan sebagainya. Saya sarankan sini mana fatwa telah mengeluarkan bahawa mana wajib bagi mereka mana untuk cocok vaksin. Sebab apa? Itu adalah satu kaedah al-wiqayah dalam agama. Sebab kita fikir semua benda dah hasil daripada, walaupun ada di kalangan kita ada orang katalah cocok vaksin pun kena COVID juga ni dan sebagainya, macam Yahudi dan sebagainya. Hak tu benda hak lain. Sentimen benda hak negatif tu kita ketepikan. Jadilah ni kita elak diri kita masing-masing, kita jaga diri kita supaya benda tu tidak merebak hasil daripada kita. Sebab itulah saya sarankan mereka yang berada di luar sana bukan setakat vaksin. Tapi giswek pun mesti giswek apabila kita ada kontak rapat dengan orang lain. Apabila kita bergejala dan sebagainya. Sebab apa?
Apabila jangan takut pakai glamping. Jangan takut pakai glamping. Pakai glamping ni kalau dulu memang orang pandai sinis. Tapi sekarang ni jangan takut pakai glamping. Pakai glamping adalah wira COVID-19. Sebab apabila dia pakai glamping ni, suka dia pakai glamping ni mana? Hero. Sebab tu kita hok keluar daripada pusat kuarantin ni memang kita gedabel dah. Sebab kita tidak pernah mengidap kita dikategorikan sebagai pesakit COVID-19. Jadi oleh yang demikian, pada mereka yang belum lagi swab, ada kontak rapat dengan seseorang yang positif COVID dan sebagainya yang bergejala, jangan takut untuk swab. Sebab apabila mereka tak swab, mereka tak pakai glamping, mereka jalan rata. Pergi supermarket, pergi stesen minyak, pergi rumah waris-waris dan sebagainya. Sedekah dalam dia tu ada COVID-19. Jadi dia pergi setu-setu tanpa ada rasa bersalah penjarakan. Dengan yang demikian disebabkan mereka itulah mana menularnya virus COVID-19. Saya rasa sekadar itu dulu. Wallahu taala alam. Okay, terima kasih kepada Ustaz. Mungkin orang nak tambah sikit Ustaz pasal masjid tutup ni Ustaz. Okey, cuba. Dia saya nak ulang apa Mufti Kelantan sebutlah. Datuk Syukri. Ada orang petikai bapa pasal raya tak tutup, masjid tutup. Ni. Jadi kata Datuk Mufti, dia tulis satu kaedah, dia kata hukukullah mabniyatun ala tasamuh. Hak Allah ni dibina di atas toleransi. Kita nak semaya, contoh bila mana kita nak semaya, tiba-tiba tak boleh kena air, sakit langit contoh, boleh tayammum. Rukhsah, ada rukhsah. Nak semaya, kemudian kita musafir, boleh kita jamak ke semaya, boleh kita qasar ke semaya. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sebab mabniyatun ala tasamuh, dibina di atas toleransi. Jadi tak boleh semaya masjid, semaya rumah. Tak boleh kemulai masjid, kemulai rumah. Lainlah kemulai rumah tak sah. Semaya rumah tak sah, barulah kita wajib buka masjid pada kita sebut. Tapi Allah Ta'ala buat ni tak semaya rumah, semaya atas petah. Ni, tak tahu orang duk gapo atas petah dulu ni. Contoh dah. Orang sembah kau gapo orang pasal layar besar ni. Nak orang tengok movie kau gapo tak tahu, orang tengok cerita kau gapo. Kita buat tempat semaya sebab semua tanah atas muka bumi ni boleh untuk semaya berlaku umat Nabi SAW. Jadi itu hak Allah. Dan manakala hak manusia pula tak. Hak manusia ni dibina di atas dasar orang kena mencukupkan keperluan. Mencukupkan keperluan. Terabuat kalau mereka kata tutup pasar raya buka masjid, terabuat. Nak ya pergi maya boleh tapi balik rumah nak makan gapo. Gelepar juga ni. Ngelah kali gelepar. Tak apalah tutup masjid pun buka mula. Jadi tu hak bila mana pasar raya kedai-kedai ni dikira berdasarkan untuk menyempurnakan keperluan asas manusia. Ada makanan, ada minuman, boleh kita nak teruskan hidup. Nampak? Jadi agak kita semua jelas lah. Tapi bukan kata kita pula jangan pula bila mana buat masjid buka kita tak pergi. Tu kadang-kadang kita ni tak. Masjid tutup marah, buka masjid tak pergi pun. Cuma dia bahagian nakir. Bahagian nakir sedap. Jadi insya-Allah jadi diharapkan kita semua clear lah bab ni dah insya-Allah. Baik, kita akan pergi kepada pusingan ketiga iaitu rumusan lah. Jadi start dari panel insya-Allah akan rumuskan berkaitan dengan tajuk masing-masing. InsyaAllah kita akan bagi 2 minit setiap ahli panel insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan cikgu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam rumusan ini mungkin saya lari sikit pada pendidikan lah. Sebab kita lebih membesarkan bicara kita berkaitan dengan COVID. Pada pandangan saya lah, secara peribadi, COVID ini satu dugaan yang kita boleh melihat dalam satu perkara, iaitu berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas. Di mana yang dimasukkan hablum minallah hubungan kita dengan Allah. Apabila kita dicampakkan dalam quarantine pada hari ini, maka ini dia akan menguatkan lagi jiwa kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Bahawa kita paling tidak kita rasa sedar, walaupun nikmat selama ini kita berada di luar, dapat makan di luar bersama dengan keluarga, tapi dalam jangka masa yang tidak terbayang pada kita, pada hari ini dicampakkan di sini,
bermakna dengan kuasa Allah, nikmat-nikmat tersebut sudah tidak ada pada kita. Jadi ini akan beri kekuatan kepada kita untuk hubungan kita dengan Allah. Kalau kita lihat pada hari ini sekalipun, duduk dalam ni paling tidak kita sabar. Sabar dengan dugaan Allah. Kalau tak sabar, saya percaya ada yang lari rukah pagar, lari balik. Ada yang mungkin ada jadi gila pun ada. Tapi ujian tadi untuk ablu minallah tadi Tuhan bagi kita, alhamdulillah kita sabar dengan ujian tadi. Dan yang paling ringkas sekali iaitu apabila kita berada sini dijelaskan oleh ustaz, oleh moderator tadi, paling tidak kita lekat sembahyang 5 waktu sehari. Bermakna kita sujud pada Allah 5 waktu. Ini yang saya lihat secara ringkasnya. Manakala hablum minan nas, apabila kita berada di sekali lagi, Tuhan telah uji kita. Bagaimana kita hubungan kita dengan sesama manusia? Adakah toleransi di kalangan kita? Maka saya percaya yang berada di sini, yang diletak di sini dengan dugaan COVID ini, kita ada toleransinya. Contoh apabila tolong pesakit kita, rakan kita yang sesak nampak. Toleransi kita ada yang bagi makanan cukup. Toleransi kita bila air tadi buat kita sama-sama beratur. Maka ini satu ujian kita. Ya Allah nak lihat bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Maka dengan kata lain, hikmah dicampakkan kita di sini. Hikmah COVID banyak yang kita boleh lihat untuk memperbetulkan diri kita masing-masing. Sama ada perbetulkan diri kita dengan Allah dan juga sesama manusia. Jadi itu rumusan saya untuk bicara COVID dan kehidupan di pentas Quarantine COVID USN. Sekian. Saya balik kepada moderator. Masya Allah. Terima kasih kepada cikgu di atas kesimpulan yang begitu sangat-sangat tuntas lah. Jadi seterusnya majlis menjemput dan persilakan Al-Fadhil Abela kita untuk bagi kesimpulan. Persilakan. Terima kasih. Fikir ke PKP ke fikir gapo-gapo apa, kita kena fikir kalau dia kata 10 km tak apa. Kita latih diri kita, jalanlah bumi Allah ni 10 km, gapo peluang. Lah ni bila kita tubik, kita akan tengok orang takut pada orang. Siapa ke kalau pergi kedai nak beli goto, orang jamah goto dia tak siap pergi ke apa semua. Jadi peluang tu kita pack selalu barang-barang kita apa semua, hiksi apa semua, pergi jajah kat orang dalam kawasan 10 km. Bila dia luar lagi, kalau kita berasa kita gagah sikit, ambil SSM, pergi minta permit, so Melaya boleh jual telur puyuh kita. Ambil peluang 10 km, kita praktis 10 km. Bila buka sepadan, kita luaskan takluk jajahan kita. Kita jangan beralah. Kita jadi contoh, kita jadi hamba, kita jadi leader. InsyaAllah. Masya-Allah. Saya rasa termotivasi. Think positif. Masya-Allah. Jadi terima kasih kepada Abela di atas perkongsian ataupun kupasan kesimpulan yang begitu menarik. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz dipersilakan. Okey, yang kesimpulannya sahutlah saranan kerajaan stay at home. Betul. Kita main di sini baru kita rasa stay at home tu penting. Banyak kita kerap berada di luar, banyak kita terdedah dengan COVID-19. Banyak kita berada di rumah, mana kurangnya risiko kita terhadap benda-benda di luar. Jadi insya-Allah tempat yang selamat bagi anak-anak kita, bagi anak isteri kita adalah di rumah. Insya-Allah luangkan masa untuk mereka kerana mereka adalah permata yang berharga buat kita semua. Sebab kita mari sini, sebab kita share kepada mereka, dan apabila kita kurungkan mereka dan juga diri kita bersama dengan mereka, insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustaz di atas kupasan tadi. Jadi kita minta bagi terbukalah kepada semua ahli panel kita. Masya Allah.
Jadi terima kasih kepada semua ahli panel di atas huraian masing-masing yang berkira sangat mencapah. Dia pergi ikut pendidikan, dia pergi ikut ekonomi, pergi ikut bidang agama. Jadi harapnya kita masing-masing dapat input yang menarik untuk diri masing-masing. Dia dapat kita panggil kembangkan lagi potensi diri kita ke arah nak jadi hamba Allah yang lebih baik, nak jadi rakyat yang baik, nak jadi orang panggil penyumbang kepada umat ni, insya-Allah jadi hamba selaku moderator minta maaf lah kalau ada kesilapan di pihak hamba dan juga di pihak ahli panel. Mungkin semoga Allah Taala ampunkan kita semua, insya-Allah jadi apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Taala, yang lemah datang daripada diri hamba sendiri. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.